بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, menerima doa permohonan. Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di mihrab. Katanya, bahawasanya Allah memberi khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakanmu seorang anak lelaki bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh seorang anak? Padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah keadaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari, 3 malam, melainkan dengan isyarat sahaja. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan pada waktu pagi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ali Imran, juzuk yang ketiga, pada ayat 38 sehingga ayat 41. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan kisah bagaimana Nabi Allah Zakaria ketika mana masuk menemui Maryam, maka didapati di sisi Maryam itu ada buah-buahan di luar musim. Dan setengah ulama tafsir menyatakan buah-buahan yang ada pada musim kemarau. Walhal bumi Filistin waktu itu kemarau teruk. Namun tiba-tiba di sisi mihrab di mana ditempatkan Maryam AS ada buah-buahan. Waktu mana Zakaria bertanya daripada mana buah-buah ini, maka jawab Maryam, ia datang dari Allah. Allah boleh memberikannya tanpa sebab dan tanpa hisab. Maka ketika itu Nabi Allah Zakaria AS terfikir, kalau sekiranya Maryam mendapat kelebihan-kelebihan tersebut dan Allah Ta'ala berikan kepada Maryam rezeki yang banyak, maka apa salahnya, kata Nabi Allah Zakaria AS, sekiranya dia memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dia juga mendapat zuriat yang baik. Keinginan Nabi Allah Zakaria ini bermula apabila melihat segala keajaiban dan segala kemuliaan keberkatan yang Allah berikan kepada Maryam. Maka ketika itu beliau bercita-cita
andai kata beliau juga mendapat zuriat. Walhal ketika itu usia Nabi Allah Zakaria AS ialah 120 tahun. Manakala usia isterinya pula ialah 98 tahun. Ghalibnya dengan Nabi Allah Zakaria usianya 120 tahun dan isterinya pula yang berusia 98 tahun, maka tidak mungkin pada usia seumpama ini diperolehi anak ataupun mendapat anak. Ini secara umumnya. Tak mungkin secara ilmu adatnya, secara kebiasaannya, tidak mungkin perempuan seumur begitu. Dan demikian juga Nabi Allah Zakaria AS yang usianya 120 tahun, masakan beliau masih boleh mempunyai anak. Namun bila Nabi Allah Zakaria AS melihat keajaiban yang berlaku kepada Maryam, maka ini membuka kembali keinginannya untuk mendapat anak. Bahkan keinginan ini juga berpunca kerana melihat kesolehan Maryam AS, kemuliaan Maryam AS. Maka ini menyebabkan Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dan di sana Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya pada usia yang tua. Qala rabbi habli, wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku min ladunka, di sisimu, zuriyatan tayyibah, zuriat yang baik. Maksud zuriat yang baik ialah anak-anak yang soleh. Kerana zuriat juga merujuk kepada anak sehinggalah ke bawah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar segala doa dan permohonan. Ketika mana Zakaria berdoa dan ketika Nabi Allah Zakaria AS sedang melaksanakan solat, tiba-tiba terdengar suara malaikat. Setengah ulama berkata suara malaikat di sini ialah malaikat Jibril AS. Tetapi pandangan yang kuat yang disebut oleh ulama tafsir, bahawa yang didengar oleh Nabi Allah Zakaria ialah suara malaikat yang ramai. Malaikat itu berkata, ketika mana Nabi Allah Zakaria AS sedang solat di sisi mihrab, sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepada kamu dengan Yahya. Itu disebut namanya sekali, Nabi Allah Yahya AS. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, dan dialah yang pertama membenarkan kalimah Allah. Maksud membenarkan kalimah Allah, kata ulama, ialah membenarkan Nabi Isa AS. Kerana kalau kita lihat antara kelahiran Nabi Allah Yahya AS dengan Nabi Allah Isa AS ialah bezanya 6 bulan. Ini pada setengah pandangan ulama, 6 bulan. Dan Yahya AS ialah yang pertama membenarkan Nabi Isa AS. Dan Nabi Yahya ni lebih tua daripada Nabi Isa, lebih tua. Setengah ulama kata 6 bulan, setengah berkata 3 tahun. Namun waktu Nabi Isa AS dilahirkan dengan segala keajaiban, kemudian membesar dengan segala irhas, yakni perkara aneh sebelum mendapat mukjizat, diikuti dengan mukjizat, maka Yahya lah yang pertama yang membenarkannya. Wasayyidan, dan Nabi Allah Yahya ini menjadi sayyid. Sayyid maknanya pemimpin di kalangan orang-orang yang beriman. Wahasuran, perkataan hasuran yakni tidak mendatangi wanita. Ini berdasarkan syariat pada zaman itu. Syariat pada zaman itu bahawa tidak salah bagi seorang lelaki tidak berkahwin. Maka Nabi Allah Yahya AS tak berkahwin dan tidak punya keinginan untuk berkahwin. Kalau kita melihat dalam syariat Nabi Isa AS, jumlah wanitanya sedikit, maka seringkali wanita itu menjadi rebutan. Maka Nabi Allah Yahya tak terlibat dengan perebutan tersebut dan dia pun tak berkeinginan untuk berkahwin.
Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa nabiyan, dan dia seorang nabi. Minas salihin, di kalangan orang soleh. Adakah ada nabi tak soleh? Tidak. Semua nabi soleh. Tetapi Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa kalimah soleh itu ialah kalimah umum yang masuk padanya nabi-nabi dan orang-orang beriman. Sebab itu bila Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan beriman dan himpunkan aku bersama orang soleh. Soleh di sini nabi-nabi dan orang beriman. Dan demikian juga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berdoa supaya dimasukkan di kalangan hamba yang soleh. Supaya kita tahu, kalaupun kita tak jadi nabi, kita tak memperoleh darjat nabi, tetapi bila mana kita mendapat darjat orang soleh, maka kita akan bersama dengan para nabi alaihissalatu wassalam. Ya, saya tak nabi, tuan-tuan pun tak nabi, dan tak mungkin kita mencapai darjat kenabian. Namun bila kita soleh, jadi orang baik, maka kita bersama dengan para nabi alaihissalatu wassalam pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah berfirman, Qala Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, kata Nabi Yahya, kata Nabi Allah Zakaria, bagaimana mungkin aku punya anak? Wa qad balagani al-kibar. Aku dah tua, yakni 120 tahun. Wa imraati akir. Sedangkan istriku akir, yakni mandul. Mandul sini merujuk kepada usianya pula 98 tahun dan memang sepanjang kahwin tak pernah mengandung, gugur pun tak pernah. Maka dikini mandul lah. Qala kadzalik. Lalu Allah berfirman, demikianlah. Bila Allah Ta'ala menghendaki, wahai Nabi Allah Zakaria, yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang ia inginkan. Sebagaimana Maryam, ketika mana Hannah bernazar untuk dapat seorang anak lelaki, Allah beri anak perempuan. Untuk menunjukkan perempuan lebih baik pada lelaki pada waktu itu, pada keadaan itu. Dan Allah beri rezeki kepada Maryam. Allah tumbuhkan Maryam lebih subur daripada bayi-bayi yang lain. Maka itu semua kehendak Allah. Dan kehendak yang sama Allah Ta'ala nak jadikan bagi Allah, bagi Nabi Allah Zakaria punya anak walau usia dia tua, walau isterinya mandul. Kemudian Nabi Allah Zakaria berdoa berkata, Qala Rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, jadikan kepadaku tanda yang menandakan bahawa isteriku mengandung. Ini menunjukkan betapa Nabi Zakaria gembira untuk menimang cahaya mata. Kerana manusia, tuan-tuan, bila gembira kita pun nak tahu tanda-tanda awal. Isteri kita misalnya dicek pregnancy test, tiba ada tanda ngandung, kita dah seronok. Walah beranaknya 9 bulan. Lagi 9 bulan. Tapi memang jiwa manusia secara fitrah, bila dia tahu satu benda yang baik, dia nak ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda ini akan menjadikan dia sentiasa selesa dan nyaman. Bahkan Allah Ta'ala juga, bila Allah kata yang memasukkan manusia dalam syurga ini Allah pada hari kiamat kelak, namun Allah jadikan dari awal di dunia lagi ada tanda. Tanda ahli syurga. Demikian ahli neraka. Ada tanda ahli neraka. Semua benda walaupun ia akan berlaku pada satu tempoh yang akan datang, tapi Allah jadikan setiap benda tu ada tanda-tandanya. Lalu kata Nabi Allah Zakaria, jadikan bagiku tanda. Lalu kata Allah, tandanya kamu tak mampu bercakap. Kamu tak boleh bercakap. Walau cuba bercakap, tak boleh. Kamu hanya boleh bagi isyarat. Selama, kata Allah Ta'ala, 3 hari. Salah satu ayam, 3 hari tak boleh bercakap. Jadi kelu, jadi bisu. Illa ramza, melainkan isyarat. Wadhkur rabbaka kasiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Tetapi kamu boleh berzikir. Di mana anehnya Nabi Allah Zakaria alaihissalam, dia bercakap tak boleh, tetapi berzikir boleh. Menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan lain-lain. Allah hanya izinkan Nabi Allah Zakaria alaihissalam untuk berzikir sahaja dalam tempoh 3 hari. Dan bila ada orang tanya sesuatu, maka dia hanya boleh bagi isyarat je. Angguk kepala, geleng kepala, tunjuk dengan tangan dan lain-lain. Ayat ini menandakan kelebihan zikrullah, di mana Allah Ta'ala menghalang Nabi Allah Zakaria bercakap dengan apa-apa percakapan.
Walaupun dia sihat. Dia tak sakit apa-apa, tapi Allah tak izin dia bercakap. Dia tak boleh bercakap. Adapun zikrullah, maka Allah perintahkan dia supaya jangan meninggalkan zikrullah. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang ulama tafsir, sekiranya dibenarkan seseorang bagi meninggalkan zikir, nescaya Allah pasti membenarkan Zakaria meninggalkan zikir. Maksudnya tuan-tuan, semua kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir padanya. Ketika mana Allah Ta'ala tak bagi Nabi Zakaria bercakap 3 hari, tetapi Allah perintah dia zikir. Sepatutnya kalau dah tak bagi bercakap, zikir pun tak boleh. Tetapi bagi menunjukkan kelebihan zikir. Macam mana pun zikir. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut bukan sekadar sebagai zikir. Allah Ta'ala menyatakan, wazkur rabbaka kasiran. Sebut nama Allah banyak-banyak. Wasabbih bil ashi. Dan sucikan Allah pada waktu petang sampai ke malam, sehinggalah waktu paginya sampai ke petang. Maka ini kisah ringkas tentang Nabi Allah Zakaria AS. Baik, kalau kita tengok daripada kisah-kisah ini, ada beberapa pengajaran. Yang pertama, tentang disyariatkan, digalakkan kita meminta zuriat. Doa biar dapat zuriat. Baik, andai kata, Ustaz, kalaulah saya ni kahwin dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saya pun dah rasa macam putus asa dah nak dapat. Maksudnya saya dah redha lah. Redha. Tak apalah saya tak dapat anak, saya ambil anak angkat. Si suami pun kata tak apalah, saya pun redha dengan anak angkat 2 orang, 3 orang, 4 orang. Apakah kita kena berhenti menadah tangan? Jawapannya tidak. Terus berdoa. Bayangkan Nabi Allah Zakaria umur 120 tahun, isterinya 98 tahun, dia terus berdoa. Kenapa kita nak doa? Paling kurang kita mendapat pahala doa. Dan paling kurang dia menjadi bukti kita inginkan zuriat yang baik. Ingin anak yang baik. Itu satu bukti. Bila kita inginkan sesuatu yang baik, maka inilah yang menjadikan kita mendapat pahala. Dan ini juga menunjukkan tentang kelebihan punya anak atau zuriat yang soleh. Atau zuriat yang solihah. Maka Allah mengajar orang beriman berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakan bagi kami isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami penenang jiwa kami. Bahkan inilah doa para nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berkahwin untuk punya anak. Bahkan kita tahu di antara kelebihan anak itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ahadukum in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang kita, seseorang kamu, terbatal, terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama ialah sedekah jariah. Yang kedua ialah ilmu yang beri manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Syarat tadi ialah anak yang soleh. Bila kita dapat anak soleh, segala kebaikan yang dibuat kita dapat pahala secara automatik. Artinya kalau tuan-tuan dapat seorang anak soleh, dia sembahyang, dia berpuasa, dia menutup aurat, dia bersedekah, dan segala-galanya pahala dapat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu rajulin mat wa taraka zurriyatan tayyibah ajrallahu lahu misla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'a. Mana-mana orang yang mati dan dia meninggalkan zuriat yang baik, anak lelaki ke, anak perempuan ke, anak ke, cucu ke, melainkan Allah akan terus mengalirkan baginya pahala apa sahaja yang dilakukan oleh mereka tanpa dikurangkan sedikit pun. Bila anak kita sembahyang, kita dapat pahala sembahyang anak kita. Anak kita berzakat, kita dapat pahala zakat. Anak kita pergi berjihad, kita dapat pahala jihad. Anak kita menuntut ilmu, semua kebaikan-kebaikan kita dapat. Habis tak, kalau dia buat jahat pula macam mana? Kalau dia buat jahat, kita tak dapat. Ini tanda pemurah Allah. Artinya, sepakat ulama, anak kita yang pertama, kalau anak tu belum balik, ijma' ulama, kalau anak ni buat baik, maka pahala dapat mak ayah dia. Tapi kalau anak ni buat benda jahat, tak dapat kejahatan pada mak dia. Allahumma illa melainkan mak ayah dia memang suruh buat jahat. Tapi kalau mak ayah tak suruh buat apa, tiba anak ni buat jahat sendiri, tu tak ada kaitan mak ayah dia. Tapi mak ayah kena didik. Bila anak tu dah balik, pun sama. Bila anak tu balik, apa saja kebaikan yang dia buat, maka ayah dapat pahala, mak dapat pahala.
Bahkan Nabi SAW menyatakan, anta min kasbi abik, kamu ialah daripada hasil usaha ayah kamu. Apa terima? Yang mengandung, yang melahirkannya. Maka siapa yang punya zuriat, punya anak, kebaikan apa pun dibuat, kita dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan, waktu kita hidup ni, kita melabur supaya anak kita jadi baik. Biar anak kita pandai baca Quran, biar anak kita benar-benar jaga segala perkara fardu, hukum hakam, biar anak kita betul-betul menjauhi perkara haram, ribanya, rasuahnya. Kita memang labur besar. Hantar sekolah agama, hantar kelas mengaji, panggil ustaz mengajar lagi, hantar tuition sana. Untuk dia baik agama, tuan-tuan, ini pelaburan yang paling menguntungkan. Kita mati, kita dapat jariah mereka berpanjangan sampai hari kiamat. Bayangkan orang ada anak seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang dapat anak. Bayangkan pahalanya. Tak apa tuan-tuan, tak kaya harta, kaya anak. Dan anak ni pula kaya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT. Harta kita belum pasti lagi. Entah masuk amanah raya, start kat sana. Tapi anak-anak ini insya-Allah, bila kita dah melabur, beri dia pengetahuan agama dan sebagainya. Baik, itu pengajaran pertama dalam kisah Nabi Allah Zakaria AS ini. Dan yang kedua daripada pengajaran ini, bahawa kewajiban seorang hamba merendah diri kepada Allah dalam permohonannya. Dalam apa saja kebaikan yang dia nak, dia mesti berdoa dengan merendah diri pada Allah. Sama ada dia nak zuriat ke, atau dia nak biar anak dia dapat hidayah, isteri dia dapat petunjuk, kedua-dua mereka ini mendapat bimbingan Allah Ta'ala, doa sungguh-sungguh. Jangan doa lebih kurang. Kan ini antara perkara yang penting. Doa ni tuan-tuan perkara yang penting. Sebab ini tanggungjawab suami. Bila Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Antara cara menjaganya ialah merendah diri dalam berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita, zuriat keturunan kita, pasangan kita menjadi yang soleh dan solehah. Kemudian pengajarannya yang seterusnya ialah kalau kita lihat ayat ini menunjukkan tentang peranan pada malaikat. Di antara peranan pada malaikat ialah mengembirakan orang beriman. Sebagaimana malaikat mengembirakan pada Nabi SAW dengan pelbagai cara. Dengan wahyu yang diturunkan, dengan khabar gembira sebagaimana kisah Nabi Allah Zakaria. Bukan dalam kehidupan orang beriman juga. Disebut dalam hadis, bila mana seorang itu mati, maka malaikat akan beri khabar gembira kepadanya dan menunjukkan tempat duduknya di syurga. Bila dia orang baik dan orang soleh. Bukan bila mana kita buat baik, kita datang gembira. Datang kegembiraan. Allah jadikan ada malaikat yang membisikkan kegembiraan dalam jiwa kita. Kan itu kita seronok bila buat baik. Maka datang tahniah daripada malaikat. Di samping malaikat akan menyertai orang-orang beriman dalam segala kebaikan-kebaikan ketaatannya pada Allah. Baik, ini secara ringkas pengajaran daripada ayat yang kita baca. Bahkan kalau kita lihat Nabi Allah Zakaria AS disebut dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Dan surah Ali Imran yang kita bacakan ini, dan surah Al-An'am, dan surah Maryam, dan surah Anbiya akan datang. Dan kita tahu bahawa Nabi Allah Yahya AS juga begitu. Di mana disebut kisah Nabi Allah Yahya sebanyak 4 kali. Dan surah Ali Imran yang kita baca, surah Al-An'am, surah Maryam dan suratul Anbiya. Di mana ibu kepada Nabi Allah Yahya, setengah ulama menyatakan namanya ialah Yasabat. Yasabat yang mengandungkan Nabi Allah Yahya AS. Dan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria kedua-duanya mati pada satu waktu. Kerana seorang raja yang zalim bernama Herodes, yang ketika itu memimpin bumi Filistin, dia nak berkahwin dengan anak saudaranya sendiri yang bernama Herodia. Sedangkan dalam syariat tidak boleh berkahwin dengan anak saudara. Maka Nabi Allah Yahya AS menentangnya. Demikian juga Nabi Allah Zakaria AS. Dan demikian juga Nabi Allah Isa AS. Akhirnya dalam satu majlis ringkas tari menari, si ibu pada perempuan ini menyuruh anaknya bisik pada Raja Herodes bahawa dia inginkan hadiah kepala Nabi Zakaria. Maka raja yang mabuk ni pun keluarkan arahan supaya dicari Nabi Allah
kepala Nabi Yahya. Dicari Nabi Allah Yahya dan dibunuh. Lalu mereka dapat menangkap Nabi Yahya. Lalu digergaji kepalanya. Diambil sebagai kononnya hadiah perkahwinan. Dan Nabi Allah Zakaria juga dibunuh. Di mana Nabi Allah Zakaria menyembunyikan diri dalam pokok, kemudian mereka mengetahuinya, lalu mereka menggergaji pokok. Dua-dua anak beranak mati pada satu tempoh yang sama. Maka ini dua pengorbanan Nabi yang nanti kita akan ceritakan lagi bagaimana kisah pengorbanan dua-dua Nabi ini, iaitu Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Zakaria. Dan Zakaria dalam kitab Bible dikenali sebagai Nabi Yohanes ataupun Arab sebut Yohana. Dan Bible Arab Yohana atau Yohanes Madani yang pertama membenarkan Nabi Isa AS. Dan bila Nabi Allah Yahya dibunuh, maka Nabi Isa tidak lagi sebelum itu Nabi Allah Isa berlembut. Tetapi bila Yahya dibunuh, maka Nabi Isa mula menzahirkan dakwahnya sehinggalah berlaku kejadian kisah Nabi Isa yang akan kita ceritakan pada pertemuan, pada penafsiran yang akan datang. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.